Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita edisi 914. Sebelum kami memulakan rentasan berita hari ini, kami ingin memohon jutaan maaf kepada Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah atas kesilapan Jom Channel meletakkan gambar beliau dalam visual tajuk utama rentasan berita 913 Rabu bertarikh 23 Jun 2021. Adalah dengan ini kami nyatakan bahawa Tuan Syekh Zakaria Osman tidak terlibat langsung dan tiada kena-mengena dalam berita yang kami telah siarkan. Sekali lagi, kami dengan rasa rendah diri memohon jutaan maaf. Antara paparan utama malam ini, pembelian 500 ambulan perlukan integriti. Isu buka parlimen, rakyat bukan bodoh. Vaksin Khairi Jamaluddin usah terus salahkan negara lain. Raja-Raja Melayu tegur kerajaan PM. Salam bahagia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata keputusan untuk membeli 500 unit ambulans yang bernilai RM300 juta telah dirancang Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sejak 3 tahun lalu. Perancangan pembelian ini telah dibuat semasa pentadbiran Menteri Kesihatan terdahulu dan sememangnya sudah diluluskan lebih awal untuk menggantikan ambulans yang rosak, telah dilupuskan, perlu diganti dan ditambah baharu di kawasan tertentu yang memerlukan. Katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia 22 Jun lalu. Beliau berkata peruntukan pembelian kenderaan itu diluluskan kerajaan pada tahun ini adalah ambulans jenis biasa dan bukannya jenis negative pressure ambulans. Sudah tentu ini masa saya untuk memperolehi 500 unit Pakatan Harapan peka dengan keperluan hospital, ujar bekas Menteri Kesihatan ketika dihubungi Jom Channel. Bagaimanapun, apa yang dipersoalkan ialah pembelian 500 unit ambulans tekanan negatif yang tidak wajar diutamakan pada saat ini. Tetapi mengumumkan untuk membeli 500 unit tekanan negatif salah lapor katanya. Sedangkan bernama Sinar dan Desta melaporkan hal yang sama adalah isu yang berbeza sama sekali katanya. Beliau mempertahankan kenyataan Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan bahawa peruntukan yang besar itu boleh disalurkan kepada perkara-perkara seperti mengambil lebih ramai sukarelawan dalam PICK serta memperbanyakkan program ujian saringan massa atau besar-besaran supaya isolasi segera dapat dilaksanakan kepada mereka yang didapati positif. Mengapa membeli ketika kita berada di hujung pandemik? Ketika ada permintaan yang mendesak dan keperluan dan bukan ambulan tekanan negatif. Kerana barisan depan kami sudah divaksin dan berada dalam PPE penuh, tegasnya. Susulan penjelasan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah pada 22 Jun, Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan tampil dengan kenyataan baharu dan merujuk kepada laporan beberapa media pada 19 Jun yang memetik Menteri Kesihatan sebagai berkata, kita akan mulakan tender 500 ambulan ini dan bagi ambulan yang lain, kita akan menggunakan sistem leasing mengikut zon. Menurut Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan, pengumuman Menteri Kesihatan tersebut telah menimbulkan pelbagai keresahan dan pertikaian. Penghujahan yang panjang lebar kami dan pakar-pakar kesihatan awam serta infectious disease clinicians jelas membuktikan perolehan ambulans jenis ini adalah bukan satu keutamaan pada waktu ini, jelasnya. Sebaliknya, kumpulan tersebut menekankan pemerkasaan pendekatan FTTIS atau Find,
test, trace, isolate, support untuk melandaikan lekuk dan mengurangkan kes kematian dan meninggal dunia di rumah atau BID. Kalau perlu pun keperluan fasiliti negative pressure, ia adalah di wad-wad di hospital-hospital yang mendedahkan ramai pesakit dan kaki tangan kepada jangkitan virus SARS-CoV-2 berbanding menjaga barisan hadapan yang telah pun divaksinasi serta memakai PPE secara lengkap dalam ambulan. Amat malang, isu perolehan ambulan, satu aset penting dalam pengurusan pandemik ini hanya timbul baru-baru ini. Lebih malang lagi, yang menjadi fokus secara tiba-tiba adalah ambulan tekanan negatif, kata mereka. Jawatan Kuasa Kesihatan Pakatan Harapan mempersoalkan mengapa agenda perolehan aset ambulan jenis biasa yang telah diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan tidak diberikan keutamaan lebih awal lagi, iaitu ketika peruntukan bajet COVID-19 berbilion ringgit diumumkan Perdana Menteri pada awal pandemik. Mereka berpendapat langkah ini menimbulkan persoalan di khalayak umum. Kenapa di hujung pandemik dalam bulan Jun 2021 ini barulah ambulan jenis tekanan negatif khususnya mahu dibeli seperti tergesa-gesa? Meskipun begitu, penjelasan KSU KKM telah sedikit sebanyak meleraikan kegusaran kami dan pelbagai pihak pakar serta umum bahawa bilangan perolehan ambulan negative pressure tidaklah seperti yang dilaporkan hampir semua media tanah air, ujar kenyataan itu. Jawatan Kuasa Kesihatan Pakatan Harapan mengulangi apa yang mereka tekankan dahulu tentang penting Kerajaan Perikatan Nasional mengambil langkah-langkah FTTIS dengan mempergiatkan kadar pelaksanaan vaksinasi dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK secara lebih agresif. Andainya Kerajaan Perikatan Nasional terus gagal untuk berangkapelan membuka kembali kehidupan dan ekonomi serta terlalu tergantung dengan pendekatan PKP atau full lockdown, maka kita khawatir negara akan kembali dikenakan PKP 4.0 selepas berakhirnya PKP 3.0, tegas mereka. Dalam pemerhatian Jom Channel, Menteri Kesihatan menuduh media salah lapor setelah dikritik kerana mengumumkan pembelian 500 ambulan yang mempunyai sistem tekanan negatif, penapis HEPA dan lampu UV bernilai 300 juta ringgit. Namun menyalahkan beberapa media yang dikatakan salah lapor itu tidak menjawab 5 persoalan penting. Pertama, mengapakah Kementerian Kesihatan memerlukan tender kepada 500 ambulan ini dalam keadaan tergesa-gesa? Kedua, apakah pelaksanaan tender ini dilakukan secara terbuka atau bagaimana? Ketiga, syarikat mana pula yang telah berjaya memperolehi tender tersebut? Keempat, adakah keputusan ini telah mendapat kelulusan Kabinet? Dan yang kelima, oleh kerana kini baru buka tender, bilakah semua ambulan canggih berkenaan dijangka tiba di negara ini? Isu pembelian 500 ambulan ini mengingatkan Jom Channel kepada kes pembelian 6 helikopter tempur MD-530G juga bernilai 300 juta ringgit dilaporkan dibuat pada tahun 2016 dan penghantaran sepatutnya selesai pada hujung suku pertama 2017. Namun, kata Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, seperti dilaporkan Berita Harian pada 14 November 2020, Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka menerima 6 helikopter jenis MD-530G tersebut secara berperingkat mulai Jun 2021. Sekarang sudah Jun 2021. Helikopter itu sudah tiba atau belum? Nampak gayanya setelah menerima titah yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu agar sidang Parlimen disegerakan, pelbagai justifikasi dicipta oleh ahli Parlimen dari UMNO dan juga Bersatu untuk memunasabahkan alasan mereka. Yang menjadi turning point kepada spekulasi ini apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberi tempoh 14 hari kepada Tan Sri Muhyiddin Mak Yassin untuk membuka Parlimen Isnin lalu. Maka masing-masing ingin menjadi hero seperti cacing kepanasan. Pengerusi Majlis Ahli Parlimen Kerajaan Perikatan Nasional PNBBC, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata ia perlulah mengikut notis 28 hari dan bukannya 14 hari seperti dinyatakan Presiden UMNO itu. Beliau dalam masa yang sama turut membidas pihak yang mengatakan Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak berguna sedangkan ianya majoriti diwakili oleh UMNO. Kalau kerajaan ini tidak berguna, UMNO majoriti dalam kerajaan. Macam mana kerajaan tidak berguna sedangkan ahli UMNO ramai di dalamnya? Jadi saya nasihatkan semua pihak bila tegur kerajaan, tegur atas dasar bersama dalam kerajaan, ujarnya. Mengulas lanjut, Syahidan yang merupakan ahli Parlimen Arau berkata majoriti ahli Parlimen BN masih berpegang teguh dengan keputusan parti pada Perhimpunan Agung UMNO PAU untuk menyokong kerajaan sehingga pilihan raya.
Parlimen dibubarkan, no Anwar, no DAP katanya. Syahidan turut menyokong gesaan Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz agar Ahmad Zahid diambil tindakan tata tertib. Muhammad Nazri sebelum ini menggesa agar Biro Disiplin dan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mempertimbangkan keputusan menggantung jawatan Ahmad Zahid serta-merta susulan tindak tanduk terkini pemimpin itu yang didakwa melanggar ketetapan parti. Sementara itu, Ketua Penerangan Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir berkata, antara perkara perlu dilakukan ialah pemberian notis 28 hari kepada ahli mesyuarat sebelum bersidang mengikut perundangan. Dia berkata penghantaran soalan dan penyediaan jawapan setiap ahli dewan dalam memacu hala perbincangan juga perlu diatur rapi, keutamaannya atas titah diraja yang mahu pelan pemulihan negara dilaksanakan dengan jaya. Bukan main buka sahaja Parlimen, ini bukan lawatan sekolah, apatah lagi mesyuarat JKKK, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, katanya menerusi satu kenyataan. Muhammad Ashraf Mustaqim turut mengecam mainan sentimen politik pemimpin utama Parti Pembangkang ketika kerajaan bertugas lumus menjayakan pelan pemulihan negara. Ujarnya kenyataan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mengenai jawatan kuasa pembukaan Parlimen menggambarkan seolah-olah Mahyadin menolak titah diraja untuk mengadakan sidang Parlimen sekejap. Setahu Jom Channel, malah seluruh rakyat Malaysia sedia maklum apa reaksi yang ditunjukkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan terhadap titah diraja itu. Jangan pula disalahkan orang lain jika halaman sendiri rumput sudah naik ke kaki tangga. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meminta pihak yang pernah mentadbir negara perlu memahami proses Parlimen bahawa peraturan memberi notis 28 hari sebelum Parlimen memulakan persidangan boleh diketepikan di bawah peraturan mesyuarat 9/2/A. Beliau menerusi hantaran di Facebooknya Selasa lalu berkata, perkara itu juga tidak menjadi masalah sekiranya kerajaan tidak mahu menggunakan peraturan mesyuarat sedia ada untuk mengetepikan tempoh minima notis 28 hari. Najib bagaimanapun turut mempersoalkan, adakah kerajaan tidak pernah mendengar frasa sesi Parlimen tergempar? Tidak kira kerajaan mempunyai kuasa penuh darurat atau tidak. Jika sesubah kerajaan tidak mampu mengatasi segala isu perundangan dan peraturan yang ditetapkan sendiri bagi menurut titah Majlis Raja-Raja untuk menghadapi keadaan amat kritikal pada rakyat, jangan harap hendak menyelesaikan masalah rakyat atau mentadbir negara dengan baik, katanya. Ia sebagai respon kepada kenyataan yang dikeluarkan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang berkata pihak yang pernah mentadbir negara sepatutnya memahami proses bagaimana urusan memanggil sidang Parlimen. Mengulas lanjut, Najib turut mempersoalkan mengapa kerajaan tidak boleh mengetepikan notis 28 hari itu untuk bersidang, sedangkan seperti di dalam ordinan darurat, mereka boleh mengambil alih kem program latihan khidmat negara PLKN dan kem wawasan serta menggantung akta keuangan untuk membenarkan perbelanjaan sesuka hati mereka. Nak tipu siapa? Nak gaduh tentang isu minimum 14 ke 28 hari pun tidak berbaloi. Sebab persoalan utama bukan isu tempoh 14 atau 28 hari. Tetapi adakah kamu sudah hantar notis atau belum soalnya? Kita tunggu apa reaksi mereka yang nak tunjuk hero sehingga menganggap semua orang atas muka bumi ini seolah-olah dangkal seperti mereka. Dalam satu kenyataan, Pemuda Pakatan Harapan PH mendesak kerajaan mempercepatkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada golongan pemandu e-hailing dan juga penghantar makanan. Ketuanya Syazli Munir Muhammad Isnin berkata pihak kerajaan tidak harus mempertaruhkan nasib mereka terbabit dengan memelengahkan proses vaksinasi kepada mereka. Mereka juga sebahagian daripada barisan hadapan yang berhempas pulas memastikan ekonomi dalam kalangan rakyat terus berjalan walaupun dalam fasa sekatan pergerakan penuh. Mereka ini mempunyai risiko yang tinggi terhadap penyebaran wabak COVID-19 seperti mana pekerja industri yang lain, katanya dalam kenyataan. Kenyataan bersama tersebut juga melibatkan Ketua Pemuda Sosialis DAP Kebangsaan Howard Lee dan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Malaysia Akmal Nasir. Mengulas lanjut, Syazli yang juga Ketua Pemuda Amanah Nasional berkata Kerajaan Perikatan Nasional PN perlu memasukkan pemandu e-hailing dan penghantar makanan dalam program vaksinasi fasa keempat yang bermula bulan ini. Namun tiba-tiba Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin mengeluarkan kenyataan bahawa vaksinasi bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik COVID-19.
kalau bukan vaksinasi, apalagi pilihan yang kita ada pada waktu sekarang ini. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng membidas dan menegaskan bahawa vaksinasi masih merupakan jalan keluar yang terbaik daripada pandemik COVID-19 bila mengakui terkejut apabila Khairi mengatakan bahawa vaksinasi bukanlah penyelesaian yang terjamin untuk pandemik COVID-19. Sedangkan menurut Lim, itulah yang sedang berlaku di seluruh dunia. Beliau turut menegur tindakan Khairi yang cuba menyalahkan negara lain bahawa mereka membolot vaksin, walhal Khairi sendiri sambil lewa untuk mendapatkan tempahan vaksin itu. Menurutnya, banyak negara telah dibuka semula kerana kejayaan program imunisasi mereka sehingga dapat dilihat stadium bola sepak dipenuhi orang yang menyaksikan kejuaraan bola sepak UEFA Euro 2020. Khairi telah menyalahkan negara-negara barat kerana membolot bekalan vaksin yang berlaku di atas ketidakcekapan PN untuk mendapatkan vaksin segera. Namun masalah seperti itu nampaknya tidak dihadapi Singapura dan Indonesia. Adakah Khairi ingin mengatakan kepada rakyat Malaysia bahawa kita mungkin membelanjakan 5 bilion ringgit dengan sia-sia untuk mencapai sasaran vaksinasi 80% penduduk menjelang 31 Disember nanti? Jangan lupa PN telah dikritik hebat kerana menyalahgunakan kuasa darurat untuk meminda akta kumpulan wang amanah negara tanpa kelulusan parlimen bagi menggunakan 5 bilion ringgit untuk PICK. Tegasnya dalam satu kenyataan, tolonglah jangan jadikan alasan program vaksinasi sebagai justifikasi untuk kalian melengahkan sidang parlimen dan melanjutkan tempoh darurat yang mengarut ini. Setahu kami rakyat jelata, seluruh ahli parlimen telah mendapat vaksin lengkap yang membolehkan mereka bersidang demi memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi di mana mereka? Atau sebenarnya ada udang di sebalik batu? Atau kalian sebenarnya sedang menangguk di air yang keruh? Dalam rakyat dibuai dengan pelbagai isu tentang COVID, termasuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, rupanya ada strategi baharu yang sedang diatur oleh pihak tertentu demi kesinambungan kerjaya politik mereka. Kononnya jangan berpolitik, tetapi sebenarnya mereka lah yang berpolitik. Apa tidaknya mengejutkan, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz membuat pendedahan eksklusif kepada Sinar Harian bahawa beliau merupakan mastermind dalam mengumpulkan tanda tangan surat akuan bersumpah SD Ahli Parlimen Barisan Nasional BN untuk memberi sokongan terhadap Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ini kerana mereka kecewa dengan tindakan Zahid yang dikatakan mengemukakan surat sokongan Ahli Parlimen UMNO kepada Anwar sebagai Perdana Menteri baharu sewaktu menghadap Agong pada September 2020. Katanya, lapor Sinar Harian. Menurut Nazri, mereka menandatangani surat akuan SD yang memberi mandat kepada seorang pemimpin UMNO lain untuk menjadi jurucakap sekiranya dipanggil menghadap Agong. Pemimpin UMNO lain yang dimaksudkan itu adalah Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein, dan Nazri menafikan SD itu bertujuan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Mahyadin Yassin atau menukar kerajaan. Beginilah perangai sebenar mereka, berdentam-dentum tidak suka kepada Mahyadin. Nak tarik diri daripada PN sudah berpuluh kali. Tetapi akhirnya semua itu hanya satu propaganda kononnya mereka perhati kepada rakyat. Hakikatnya mereka tetap berpelukan dan bersekongkol dengan sang pengkhianat. Kerana apa? Kerana rakyat. Bukan. Semua itu kerana poket, kuasa dan habuan dunia. Jangan cuba nak mentadbir negara. Anda kata ayah ketua rumah tangga sendiri pun kalian tidak pernah percaya. Kain sendiri cukang cemaking, ada hati nak tadbir negara. Perbetulkan dahulu tiang layar, ikat ketat-ketat. Nakhoda suruh pergi belajar sampai khatam. Barulah mula berlayar supaya kapal anda tidak karam di tengah lautan. Ingatkah anda, Disember tahun lalu, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah pelantikan Menteri Besar sebanyak 3 kali sejak pilihan raya umum PRU ke-14 adalah satu cerminan kegagalan kepemimpinan ahli politik untuk mendapat sokongan padu dan bukannya satu kejayaan. Baginda bertitah kejayaan itu bukan sejarah yang perlu dibanggakan dan sehubungan itu menggesa supaya kemelut kepimpinan kerajaan negeri membabitkan jawatan Menteri Besar diatasi. Sejak berlangsungnya PRU ke-14, sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan, perkara yang mencatatkan sejarah baharu yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri DUN sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Baginda bertitah rakyat jelata, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19, jangan dijadikan kancil yang mati tersepit
kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut titah baginda. 6 bulan kemudian, pada 8 Jun 2021, sebagaimana yang dilaporkan berita harian online, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa terkejut dan kecewa apabila dimaklumkan Selangor hanya menerima 615,210 dos vaksin COVID-19 sehingga 1 Jun lalu dan bukannya 2.9 juta seperti didakwa sebelumnya. Baginda bertitan nisbah jumlah pemberian dos vaksin itu tidak seimbang dengan populasi keseluruhan penduduk di negeri berkenaan yang berjumlah 6.5 juta orang. Baginda juga suka untuk mengingatkan bahawa negeri Selangor adalah penyumbang terbesar dalam keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. Justru keutamaan wajar diberikan untuk negeri itu. Baginda turut berduka cita melihatkan angka-angka harian kes positif baharu di Selangor yang sentiasa menunjukkan peningkatan dengan jumlah kumulatif kes positif sehingga 7 Jun lalu mencecah 203,520 kes serta jumlah kematian yang amat membimbangkan 961 jumlah kematian sehingga 7 Jun. Justru, baginda berharap agar Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV mempercepatkan dan menambah bilangan dos vaksin untuk rakyat negeri Selangor. Kini Sultan Johor pula bertitah mengenai perkara yang sama di negeri Johor. Sesungguhnya Raja-Raja Melayu sangat prihatin dan mendengar ritihan rakyat. Kedudukan strategik Johor yang bersempadan dengan Indonesia dan Singapura menjadikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sangat peka serta sedar bahawa isu kelewatan penerimaan vaksin telah diketahui rakyat di setiap peringkat. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah, YB Datuk Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus dalam kenyataan medianya bertanya, apakah Kerajaan Perikatan Nasional mahu menunggu giliran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang lain pula untuk menegur kegagalan kerajaan memerintah. Tugas Menteri-Menteri Kabinet adalah untuk menyelesaikan masalah, bukannya mencari alasan atau menyalahkan pihak lain, apatah lagi sesama mereka dalam kerajaan yang semakin lemah ini. Sesungguhnya kami rakyat jelata menjunjung kasih atas keprihatinan dan kesudian tuanku mendengar keluh kesah denyut nadi rakyat yang semakin lemah. Rakyat akan ingat nama dan wajah setiap menteri dan parti yang membentuk kerajaan gagal dan dikenali dengan kerajaan antara dua darjat ini. Kerana perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.